Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. YDP, PIBG, SMK layang-layang, yang dihormati Puan Zila, NYDP, SMK layang-layang, rakan-rakan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa penjaga anak-anak SMK layang-layang. Tuan-tuan kalau tak dengar boleh bagi respon ya. Nanti Cikgu Zima, Cikgu Razia dengan Cikgu Zizan bahagian technician boleh ambil tindakan. Baik, tuan-tuan ya, pertamanya saya mewakili Tuan Pengetua memohon banyak-banyak kemaafan sebab terpaksa memanggil Tuan Puan bagi sesi urus pemakasaan pentaksiran berasaskan sekolah ataupun dipanggil PBS. Baik, sesi libat urus ini adalah satu perkara yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah di seluruh negara, baik sekolah menengah maupun sekolah rendah, bagi memberi penjelasan kefahaman kepada ibu bapa tentang bagaimanakah pentaksiran anak-anak kita dibuat. Khasnya apabila PT3 telah dipenuhkan. Jadi untuk itu pada hari ini saya akan cuba buat seringkas yang mungkin untuk pemahaman tuan-tuan, dan sekiranya ada perkara-perkara berbangkit kurang jelas, tuan-tuan boleh terus datang ke sekolah untuk berjumpa dengan rakan-rakan guru bagi mendapatkan penjelasan bagi pentaksiran berasaskan sekolah ini. Baik tuan-tuan, saya bawa dulu kronologi peristiwa. Kalau selama ini kita boleh mengetahui anak kita berada pada tahap mana, kerana kita ada apa yang dipanggil peperiksaan. Jadi pada setiap hujung tahun kita ada peperiksaan. Jadi kita boleh tahu anak kita berada pada tahap mana. Adakah anak kita lulus ataupun gagal. Itu dulu. Sama juga kalau dulu ada pentaksiran tingkatan 3. Dalam pentaksiran tingkatan 3 kita tahu anak-anak kita berada pada tahap mana. Tetapi mulai pada tahun saya percaya dah 2 tahun apabila pentaksiran PT3 khususnya telah ditiadakan, maka kita agak sukar untuk menentukan di mana anak kita berada khususnya dalam bidang akademik. Jadi sebab itulah pada hari ini kita nak memberi penjelasan tuan-puan bagaimana anak-anak kita dibuat penilaian. Baik, secara umum tuan-tuan ya, kita ada apa yang dipanggil pentaksiran berasaskan sekolah ataupun disebut sebagai PBS, pentaksiran berasaskan sekolah. Maksudnya ialah kita mentaksir kemenjadian anak-anak kita, okay, kita menguji anak-anak kita di sekolah. Okay, kita mentaksir anak-anak kita, kemenjadian anak-anak kita di sekolah. Di bawah pentaksiran berasaskan sekolah ni ataupun PBS, dia ada 3 komponen. Okay, dia ada 3 komponen. Komponen yang pertama apa yang dipanggil sebagai di sekolah. Di bawah pentaksiran berasaskan sekolah ni ataupun PBS, dia ada 3 komponen. Okay, dia ada 3 komponen. Komponen yang pertama apa yang dipanggil sebagai PBD, pentaksiran berasaskan sekolah. Ini untuk semua tingkatan daripada peralihan sampailah kepada tingkatan 5. Dia ada pentaksiran berasaskan sekolah. Dalam pentaksiran berasaskan sekolah ini pula, dia ada di bawahnya ada beberapa elemen-elemen tertentulah. Okay, saya akan jelaskan kemudian. Okay. Selepas pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBD, komponen yang kedua ialah PAJSK,
PAJSK ini ialah lebih kepada pentaksiran ataupun kemanjadian anak-anak kita dalam bidang co-curriculum, iaitu sukan dan permainan serta extra co-curriculum. Dan yang ketiga, kita ada apa yang dipanggil psikometrik. Okey, saya? Baik. Saya pergi dahulu kepada elemen-elemen penting di bawah setiap satu daripada 3 komponen tadi. Pentaksiran berasaskan sekolah tadi. Baik. Di bawah PBD ataupun pentaksiran bilik darjah, ini lebih kepada akademik. Maknanya, guru mentaksir anak-anak kita melalui 2 kaedah, sama ada formatif ataupun sumatif. Yang dikatakan sebagai formatif ni maknanya cikgu menilai anak kita sepanjang masa. Selepas habis saja satu-satu tajuk itu, anak-anak kita dinilai ataupun ditafsirkan bagaimana penguasaan dia bagi setiap satu tajuk. Itu yang kita selalu dengar, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6. Semakin tinggi tahap penguasaan, maknanya semakin baiklah anak-anak kita. Kalau TP1, tahap penguasaan 1, maknanya tahap yang paling rendah. TP6 adalah tahap yang paling tinggi. Ini adalah pentaksiran formatif. Okey. Okey, yang kedua ialah sumatif. Okey, pentaksiran sumatif ini dia adalah senang kata peperiksaan lah. Okey, peperiksaan. Cuma sekarang ini kami diingatkan supaya tidak membuat apa-apa peperiksaan bertulis kepada anak-anak kita, kecuali kita sudah ada arahan pada hujung tahun. Maknanya kalau anak-anak kita tingkatan 1, maknanya kalau sekolah sampai bulan 3, maknanya bulan Januari dan bulan Februari ada satu apa yang dipanggil, ayat paling mudah ialah ada peperiksaan. Okey, ada peperiksaan. Begitu juga tingkatan 2 dengan tingkatan 3. Saya fokus kepada mendengar rendah sebab tingkatan 4 dengan tingkatan 5 kita tahu dia ada peperiksaan besar, iaitu peperiksaan SPM. Jadi bermaksud, untuk makluman tuan-tuan ya, anak-anak kita khususnya di tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan kelas peralihan akan ada ujian ataupun pentaksiran secara bertulis pada hujung tahun persekolahan mereka. Khususnya bagi tingkatan 3. Sebab tingkatan 3 ni sangat-sangat kritikal ataupun penting sebab mereka akan diagihkan kelas masa tingkatan 4. Jadi macam mana kita nak menentukan di mana kelas mereka nanti? Jadi itu nanti dia ada 2 kaedah. Satu PBD dan satu lagi psikometrik. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Baik. Dalam PBD ini, pentaksiran berasaskan bilik darjah ni tuan-tuan, bagi akademik ataupun kurikulum, itu yang cikgu-cikgu kadang-kadang, kebanyakan cikgu melaksanakan kaedah pentaksiran bilik darjah ni dengan memberi pelbagai kerja kepada murid untuk murid buat. Kerja seperti kerja khusus, kajian kes, buat modul, buat model, aktiviti-aktiviti seperti buat drama, nyanyian dan apa juga aktiviti-aktiviti yang membolehkan anak-anak kita dinilai tahap penguasaannya selepas satu-satu tajuk diajar oleh guru-guru. Okey, itu PBD. Cuma saya nak jelaskan dekat sini, bagi tingkatan 3, okey, bagi tingkatan 3 mulai tahun ini, apa yang kami dapat ialah bagi tingkatan 3 mereka ada 2 penilaian nanti. Satu ialah PBD dan satu lagi mereka akan ada senang kata peperiksaan ataupun dipanggil sumatif pada hujung tahun dan soalan-soalannya bukan dibuat oleh sekolah. Soalan-soalannya akan dibekalkan oleh lembaga peperiksaan secara set dia dan sekolah ataupun guru mata pelajaran akan membuat pemilihan set soalan bagi pentaksiran secara sumatif nanti. Jadi dalam bahasa yang paling mudah, walaupun PT3 sudah tiada, tetapi anak-anak kita akan menduduki peperiksaan pada hujung tahun. Dan macam mana markah nak diambil? Untuk setakat ini yang saya difahamkan,
50% daripada markah peperiksaan akhir tahun akan dicampur dengan 50% PBD untuk mencari markah akhir bagi anak-anak kita di tingkatan 3 bagi menggantikan PT3. Baik. Yang kedua tadi ialah PAJSK. Baik, kita juga kena ingat tuan-tuan ya, dalam kita memberi penekanan kepada akademik, sekarang ini kerajaan juga khususnya di bawah Kementerian Pendidikan menggalakkan murid-murid menyertai pelbagai aktiviti co-curriculum, sukan dan juga permainan. Okey, kita tak nampak kesannya sekarang, tetapi pada semasa mereka di tingkatan 5, khususnya mereka nak memohon ke institusi-institusi pengajian tinggi, mereka akan dinilai dalam PAJSK. Maknanya ada markah merit 10% bagi markah akhir mereka untuk menempatkan mereka di institusi pengajian tinggi. Dan kita kena ingat, dia bukan sampai mereka berada di tingkatan 5 baru dinilai, tidak. PJSK dinilai daripada mereka tingkatan 1. Jadi kalau tingkatan 1 mereka dah tak cemerlang dalam sukan dan permainan ataupun kurang penglibatan diri dalam sukan dan permainan, sampai kepada tingkatan 4, 5 baru mereka nak aktif, mereka sukar untuk mendapat cemerlang. Senang kata susah nak dapat A. Jadi untuk mendapat A bagi PAJSK ni, dia akan dibawa daripada tingkatan 1 sampailah ke tingkatan 5. Jadi sebab itulah kita menggalakkan di sekolah sendiri, kita selalu menggalakkan murid-murid supaya menyertai apa juga aktiviti, sama ada secara fizikal ataupun secara online, bagi memastikan mereka mendapat markah yang tinggi pada akhir tingkatan 5. Sebab itulah di SMK Layang-Layang, kalau tuan-tuan perhatikan, dalam tahun ini khususnya, apa juga aktiviti sukan dan permainan, kita akan hantar murid kita. Menang atau kalah itu soalan nombor 2. Sebab bila mereka mengambil bahagian saja, mereka sudah ada markah tertentu bagi penilaian akhirnya. Jadi untuk itu kita mohon kepada semua ibu bapa untuk sentiasa menggalakkan anak-anak mengambil bahagian. Sebab nanti kita tak nak anak kita nanti dalam SPM mereka mendapat 9A, 10A. Tetapi bila mereka nak mohon ke institusi pengajian tinggi, nak mohon beasiswa dan sebagainya, mereka sukar. Khususnya ke IPG, institusi perguruan. Okay, sebab mereka markah kokoh mereka senang kata dapat D ataupun E. Jadi untuk memastikan dapat sekurang-kurangnya B lah yang sebaik-baiknya. Kalau dapat A itu lebih baik. Tapi sekurang-kurangnya mereka mendapat B dengan syarat mereka ada menyertai aktiviti-aktiviti co-curriculum di peringkat sekolah, daerah maupun di peringkat negeri. Kalau dapat pergi peringkat kebangsaan itu adalah lebih baik. Jadi untuk itu kita mohon daripada kerjasama daripada tuan-tuan supaya memastikan anak-anak kita melibatkan apa juga aktiviti-aktiviti yang dianjurkan di sekolah, tetapi dengan syarat mesti ada surat sekolah. Kita tak nak anak-anak kita memberitahu dia ada menyertai aktiviti-aktiviti sukan di peringkat daerah dan negeri, tetapi pergi tanpa pengetahuan kita. Dan kalau ada apa-apa aktiviti koko, biasanya sekolah akan sertakan dengan surat pemakluman kepada tuan-tuan. Baik, perkara ketiga dalam PBS ini ialah PPSI. Ia ini senang kata psikometrik. Psikometrik ini dia sebenarnya satu bentuk ujian bagi menentukan ataupun nak menilai anak kita ni dia minat bidang apa, minat kerjaya apa. Dalam PPSI ni, dia ada komponen personality, dia ada potensi, dia ada kekuatan, dia ada kecenderungan. Jadi untuk makluman tuan-tuan ya, kalaulah, ini terutama sekali tingkatan 3. Tingkatan 3, sangat penting. Sebab apabila mereka mohon ke sekolah vocational, mereka nak mohon ke institusi kemahiran selepas tamat tingkatan 3, biasanya psikometrik ini akan dilihat. Kita nak tengok potensi anak kita ni dia minat apa? Minat sains ke? Minat dalam bidang kewangan? Minat dalam bidang sosial? So semuanya berdasarkan kepada PPSI, iaitu psikometrik. Ujian dalam bentuk secara bertulis yang dilaksanakan unit counselling bagi menentukan tahap
kecenderungan anak kita ke arah bidang mana. Sebab itulah antara isu yang berlaku apabila masuk tingkatan 4, seseorang pelajar itu kita tak letakkan di dalam kelas sains. Dia satu pemahaman yang salah ialah di peringkat kita, anak-anak kita bila dapat baik dia dalam semasa tingkatan 3, dia mesti masuk kelas sains. Tidak. Dia mesti tengok kepada minat kerjaya dia, kecenderungan dia. Sebab kalau mereka dapat baik, dapat markah yang tinggi sekalipun semasa tingkatan 3, tetapi dia memang tak minat bidang sains. Dia nak bidang kewangan, dia nak bidang ekonomi, dia nak bidang seni. Tapi kita masukkan juga kepada sains, akhirnya nanti semasa peperiksaan SPM anak kita kurang cemerlang sebab dia tidak berminat. Jadi untuk itu tuan-tuan kena melihat di mana kecenderungan anak-anak kita, khususnya melalui psikometri ini. Jadi saya nak sebutkan sekali lagi bahawa di bawah PBS ini, anak-anak kita, sekali lagi saya sebutkan, tegaskan, dinilai melalui 3 komponen. Pertama, PBD bagi menilai tentang akademik dia. Kedua, PJSK dinilai daripada segi penglibatan dan keterlibatan anak-anak kita dalam bidang co-curriculum. Dan yang ketiga, dinilai dari aspek sasiah dan juga minat kerjaya anak-anak kita. Jadi untuk itu tuan-tuan, selepas ini kita mengharapkan tidak ada lagi isu bahawa kita tidak tahu bagaimana anak-anak kita dinilai. Khususnya bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Baik, kenapa kita panggil semua dengan tingkatan 4 sekali berapa pada hari ini? Baik, walaupun penekanan PBD terletak kepada menengah rendah, tingkatan 1, peralihan tingkatan 1, 2 dan 3, tetapi suka juga diingatkan bahawa pentaksiran bilik darjah juga berlaku di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Maknanya aktiviti-aktiviti PBD itu berlaku ataupun merentas semua tingkatan. Okey, sebab nanti saya dalam perjumpaan bersama ibu bapa tingkatan 5 pada bulan 6 tak silap saya hari itu, kita dah memberi penerangan bahawa anak-anak kita dalam penilaian sijil pelajaran Malaysia, mereka ada membuat aktiviti PBS, pentaksiran berasaskan sekolah, bagi beberapa mata pelajaran. Contohnya mata pelajaran pendidikan seni, perniagaan, sains sukan, perakaunan dan perniagaan. Ada 5 mata pelajaran. Baik, di bawah PBS ini, kelima-lima mata pelajaran maksudnya ialah daripada 100% markah SPM, 20 hingga 30% markah diambil daripada kerja khusus mereka. Ini juga antara masalah kami di SMK Layang-Layang. Setiap tahun kami berhadapan dengan pelajar-pelajar yang tidak melaksanakan kerja-kerja khusus mereka. Sedangkan kita nak memberi markah SPM untuk mereka, tetapi mereka tidak menyiapkan kerja-kerja khusus mereka. Ni berlaku setiap tahun. Tahun ini juga kita terpaksa melayan lebih kurang ada 5 kes murid-murid ataupun pelajar tingkatan 5 tidak melaksanakan, tidak buat kerja khusus. Baik kerja khusus akaun, kerja khusus seni, kerja khusus sains sukan. Ini 3 subjek yang setakat ni saya dapat laporan lah, ada murid yang tidak melaksanakan kerja-kerja khusus ni. Jadi kita minta kepada tuan-puan supaya mengingatkan ataupun memberi penekanan kepada anak-anak tuan-tuan, khususnya di kelas-kelas yang ada kerja khusus, mata pelajaran yang ada kerja khusus, supaya melaksanakan kerja-kerja khusus mereka. Baik tuan-tuan, selain daripada mata pelajaran tersebut, mulai pada tahun 2021 yang lepas, kita ada ujian lisan. Kita ada ujian lisan. Ujian lisan bagi bahasa Melayu, ujian lisan bagi bahasa Inggeris, ujian lisan bagi bahasa Cina, ujian lisan bagi bahasa Tamil. Ujian lisan ini sangat membantu anak-anak kita untuk mencapai
kelulusan di peringkat SPM bagi mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan juga bahasa Cina, kerana dia mengambil sebahagian dari peratus lulus, antara 10 hingga 30% markahnya. Dia bukan macam zaman kita SPM dulu. Kalau zaman kita SPM dulu, dia dekat dalam sijil SPM ataupun keputusan dia ada tulis ujian lisan gagal ataupun lulus. Tapi kali ni dia tak tulis gagal atau lulus dalam slip itu, sebab markahnya sudah dicampurkan dalam markah bahasa Melayu. Okay, sudah dicampurkan dalam markah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Begitu juga dengan pendidikan Islam. Kita ada ujian tilawah Al-Quran, hafazan untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 yang mengambil pendidikan Islam. Untuk makluman semua ibu bapa, semua pentaksiran ini, ujian-ujian lisan ini akan dijalankan ataupun akan dilaksanakan insya-Allah bermula daripada bulan 10 nanti. Okey tuan-tuan ya, itu untuk makluman tuan-tuan lah tentang pentaksiran di sekolah. Maksudnya bagaimana anak-anak kita dinilai. Saya tak risau sangat bagi tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Tetapi yang kita bimbangkan ni tingkatan 1, 2 dengan tingkatan 3. Dia sangat-sangat kritikal sebab nanti mereka akan pergi ke tingkatan 4. Apabila mereka tidak menguasai pembelajaran di tingkatan 1, 2 dan 3, dia akan memberi kesan minat mereka semasa di tingkatan 4. Baik tuan-tuan, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak teruskan lagi. Kalau ada soalan, tuan-tuan boleh type dekat ruangan mesej itu. Nanti cikgu-cikgu akan bacakan dan kita akan tolong jawabkan. Okey tuan-tuan ya. Baik. Saya nak buat penambahan sedikit tuan-tuan ya. Tentang pentaksiran kerja khusus bagi tingkatan 5 tadi. Baik. Sekiranya, ni contoh ya, anak kita dia ada kerja khusus, ini sains sukan. Sains sukan dia ada, sains sukan dengan sains pertanian, kerja khusus bagi SPM, dia melibatkan 2 kertas. Satu semasa di tingkatan 4, satu semasa di tingkatan 5. Kalau mereka dah ambil di tingkatan 4, mereka dah buat, tapi masuk tingkatan 5 mereka tak buat. Okey, mereka tak buat dan mereka tak hantar pun pelaporan kerja khusus. Maka dengan automated dalam slip keputusan mereka akan ditulis tidak hadir, T. Okay, tidak hadir. Dan kalau mereka buat sebahagian, buat sikit, okay, maka mereka boleh mencapai gagal. Okay, boleh G lah, gagal. Dia senang nak lulus pun, tuan-tuan ya, 5 subjek tadi, dengan syarat buat dan hantar kerja khusus. Dan kerja khusus yang kita beri, biasanya akan dibimbing oleh cikgu dari A sampai Z. Cikgu bukanlah dapat soalan, serah pada murid, okey, buat sendiri, tidak. Kalau di SMK Layang memang kita bimbing dari A sampai Z, sampailah murid siap sepenuhnya. Sebab kita nak beri markah kepada anak kita sendiri. Dan biasanya bila kalau kita nak beri markah kepada anak kita sendiri, kita akan memberi markah yang terbaik. Kita tak akan beri markah yang rendah-rendah. Jadi ingat tuan-tuan ya, kerja khusus yang diberikan kepada anak-anak kita adalah kerja khusus yang penting. Jadi sebab itulah kalau kita dah biasakan mereka dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3 untuk melaksanakannya. Jadi semasa mereka masuk tingkatan 4 dengan 5, insya-Allah mereka dah biasa untuk melaksanakan kerja-kerja khusus ini. Baik tuan-tuan, saya nak teruskan tentang pentaksiran bilik darjah. Okay, PBD dari aspek kurikulum. Sebab ini yang paling kritikal lah di sekolah-sekolah. Baik. Tuan-tuan, dia yang pertama ialah tentang pentaksiran. Pentaksiran mengikut tingkatan. Okay. Kita akan membuat penilaian ada 2 kali. Setahun pentaksiran bilik darjah akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama pertengahan tahun dan kebetulan
mulai hari ini 21 hari bulan Ogos hingga 10 September adalah sehingga 1 September adalah satu tempoh di mana guru-guru akan membuat penilaian pertengahan tahun bagi pentaksiran bilik darjah anak-anak kita. Maknanya anak-anak kita akan dinilai bagi, contoh saya ajar sejarah 1 UKM, saya akan memberi penilaian TP1 sampai TP6 untuk 33 anak murid saya dalam mata pelajaran sejarah. Sama juga prinsip akaun dengan tempat dengan prinsip akaun tingkatan 5. Jadi mulai hari ini sehingga 1 September penilaian PBD pertengahan tahun. Okey. Dan selepas itu, okey, satu lagi penilaian PBD akan dibuat pada hujung tahun. Tarikh kita belum dapat dan selepas tarikh akhir tahun itu, PBD itu, tahap 1 sampai tahap 6 itu kita beri, anak-anak murid kita, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan menduduki apa yang dipanggil peperiksaan lah, okay? Pentaksiran penilaian akhir tahun. Dia dalam bentuk sumatif. Kita percaya untuk yang sesi persekolahan ini pada bulan 2 nanti. Okay? Untuk semua mata pelajaran. Baik. Saya sebut khususnya bagi tingkatan 3, tadi saya sebut 50% PBD dan 50% lagi penilaian akhir tahun. Baik. Dalam penilaian akhir tahun, secara bertulis itu, soalan-soalan akan disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM akan bekalkan soalan melalui lembaga peperiksaan. Jadi untuk sekolah menengah, semua mata pelajaran. Okay, semua mata pelajaran. Kalau semua dekat sini, termasuklah pendidikan jasmani, pendidikan seni, okay, semua mata pelajaran akan diuji secara bertulis dengan soalan-soalannya dibekalkan oleh KPM. So, set soalannya akan ditentukan oleh pihak sekolah. So, pihak sekolah akan tentukan set soalan berdasarkan bekalan soalan daripada KPM. Kenapa dibuat macam ni? Sebab dia berdasarkan kepada kesesuaian anak-anak murid kita. Okay, maknanya bukan soalannya bukan seragam di seluruh negara, tidak. Diberi soalan, kemudian kita pilih soalan mana kita nak ambil ataupun kita nak gunakan bagi anak-anak kita di SMK layang-layang. Okay, tuan-tuan. So, pelaksanaan adalah fleksibel. Maknanya bila dah diberi soalan, so bagaimana kita nak melaksanakan itu terserah kepada sekolah. Cuma dia beri satu time frame, tempoh tertentulah untuk kita laksanakan. So bagaimana kita nak laksana, penjadualan dia, itu bergantung kepada sekolah. Okay? Okay, tuan-tuan. Baik. Pelaporan PBD. Okay? Maknanya sekarang ni kita agak sukar nak tahu anak-anak kita punya pelaporan. Kalau dulu senang, setiap kali ada peperiksaan, ada ujian bulanan 1, ujian bulanan 2, ujian bulanan 3, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, kemudian kita akan dapat print keputusan dan kita akan dipanggil ataupun diserahkan keputusan anak-anak kita. Tapi sekarang macam mana kita nak tahu tahap anak-anak kita? Jadi tuan-tuan, dia akan dibuat pelaporan. Jadi untuk itu saya minta Cikgu Zizan untuk cerita tentang bagaimana pelaporan PBD ini dibuat. Okey, kita bagi ruang pada soalan. Baik, ni ada soalan sebelum Cikgu Zizan jawab tentang pelaporan. Okey. Soalan, saya bacakan soalan ya. Siapa yang tentukan kelas anak? Jika pihak sekolah tentukan, bagaimana cara penilaiannya?
Jika anak kita cenderung pada pertanian, adakah beliau akan dimasukkan kelas perakaunan? Baik, untuk soalan ini ya, okey, yang pertama sekali saya sebutkan, sekolah akan tentukan berdasarkan kepada pencapaian, itu pertama. Okey, akan tentukan kepada pencapaian, itu pertama. Dan yang kedua, barulah kita akan tengok kepada minat dan kecenderungan. Okey, minat dan kecenderungan. Dan sekiranya, contohlah, katakan anak kita ni dia masuk kelas akaun. Okey, masuk kelas akaun. Dan biasanya kita akan bagi tempoh, bukan kelas akaun je, kelas sains pun sama. Kita akan bagi tempoh 3 bulan. So selepas 3 bulan, kalau anak-anak kita rasa bahawa dia tak mampu, maka kita akan minta mereka buatkan surat, okey, dengan pengesahan daripada ibu bapa untuk mereka ditukarkan ke bidang yang mereka minat. Okey, itu soalan daripada Puan Yatji. Maaf kalau saya tersalah baca nama. Okey. Okey, kemudian ada satu ni. Saya tak dapat baca soalan dia. Saya kakak kepada okey. Satu je Puan Yat ya. Jadi jika anak kita cenderung pada pertanian, adakah beliau akan dimasukkan ke kelas perakaunan? Okey, macam saya sebut tadi, pertama sekali kita beri keputusan, kemudian yang kedua minat kecenderungan. Masalah berlaku ialah minat itu dia hanya sebut dalam bentuk ayat. Tetapi bila dalam psikometri itu dia bukan bidang pertanian. Itu masalah anak-anak kita bila jawab psikometri itu mereka ikut kawan. Dan mereka tidak jawab psikometri itu ikut apa yang mereka rasa pada diri mereka. Dia jawab psikometri itu, dia tengok kawan jawab apa, itu dia pilih. Ataupun kadang-kadang dia main letak je. Dia main tam je. Ini isu lah ujian psikometrik ni. Jadi akhirnya kita tengok anak kita tu kalau ikut minat kerjaya nak jadi doktor. Tetapi kita tahu anak kita tahapnya dekat mana. Okey, jadi kita pun selalu ingatkan di sekolah lah. Kita ingatkan pelajar-pelajar supaya apabila menjawab psikometrik itu jawab dengan betul. Okey, so saya serah pada Cikgu Zizan untuk tentang pelaporan. Okey, terima kasih pada Cikgu Kasim. Okey, saya hanya ringkas saja untuk menerangkan berkenaan dengan PBD. Sebelum tu saya nak ulang balik lah kepada ibu bapa semua apa itu PBD. Okey. Apakah itu PBD? Yang pertama ialah pentaksiran secara berterusan. Maksudnya di sini anak-anak tuan-puan akan dinilai secara berterusan di dalam bilik darjah. Contohnya bahasa Melayu, saya ambil bahasa Melayu. Bahasa Melayu sepanjang seminggu akan berjumpa sepanjang 7 waktu. Maksudnya akan berjumpa 7 waktu lah. Cikgu tu akan berjumpa dengan anak murid 7 waktu. Dalam 7 waktu tu, guru tu akan menilai anak murid dalam waktu tersebut lah. Maksudnya dia akan contoh, kalau bahasa Melayu dia ada 4 aspek. Membaca, mendengar, menulis dan bercakap, bertutur. Maksudnya dari segi satu masa cikgu akan ujian mendengar berapa TP yang akan diberikan. Sekiranya contoh kalau menulis, contoh yang mudah membaca. Sekiranya merangkak, mungkin pelajar tu di TP berapa. Contohlah PBD. Yang seterusnya perkembangan kemajuan kebolehan pencapaian. Okey. Pada penilaian pertama guru akan bagi TP 1 contohnya. Maksudnya TP tu akan meningkat dari semasa ke semasa. Bila pelajar tu dah mencapai, okey, TP tu akan naik sampai dia mencapai paling maksimum ialah TP 6. TP 6 ni adalah TP yang paling terbaik lah. Okey. Seterusnya proses mengumpul dan menansis maklumat dan tindakan susulan ni adalah daripada guru tersebut. Semua markah akan dapat daripada guru mata pelajaran. Sejarah guru lain, bahasa Melayu guru lain, dia tak ada guru yang sama lah. Okay. Jadi sekiranya anak tu minat dalam mata pelajaran, dia harus fokus lah supaya markah dia
lebih daripada TP3. Paling minimum ialah TP3. Itu adalah TP untuk yang lulus. Sekiranya bawah daripada TP3, anak puan berisiko lah, maksudnya dia akan ada uh, pembelajaran yang panjang untuk mendapat TP3, 4, 5 tu. Okey. Seterusnya, apakah kepentingan PBD kepada murid? Yang pertama, PBD ni dilaksanakan untuk mengesan perkembangan diri. Baru kita boleh, guru tu boleh lihat macam mana budak ni daripada kosong boleh pada berubah menjadi pandai, contohnya. Okey, seterusnya mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pelajaran. PBD ni untuk menilai. Saya bagi contoh sebab saya sejarah. Okey, contohnya dia tidak dapat menghafal fakta. Jadi dia akan diberi, cikgu tu akan rendahkan aras untuk pelajar yang tak capai TP tu untuk mereka mencapai. Jadi mengambil masa yang lama lah untuk budak ni, untuk pelajar dapat mencapai apa yang dikehendaki oleh guru. Okey. Proses pelaksanaan PBD ni. Okey, yang pertama ialah merancang pentaksiran. Okey. Yang pertama kita lihat nanti dalam pembelajaran tu ada objektif, apa objektif yang guru ingin capai dan apa objektif untuk pelajar itu capai. Okey, seterusnya melaksanakan pentaksiran. Ini adalah kaedah PBD ni dilaksanakan. Yang tadi Cikgu Qasim ada terangkan. Okey, pelaporan ni akan ada selama 2 kali. Yang pertama pertengahan tahun. Okey, semuanya saya untuk keputusan pelajar untuk slip, saya yang akan keluarkan, saya yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan slip. Jadi untuk pertengahan tahun sesi akademik yang ni, kemungkinan untuk pertengahan tahun akan dikeluarkan pada 11 hari bulan 9. Maksudnya selepas naik cuti penggal. Itu adalah penilaian pertama. Sekiranya mak bapak perlu alert lah tentang keputusan tu. Nanti setiap mak bapak akan diberikan secara online ataupun secara manual kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa boleh lihatlah bagaimana pencapaian anak pada pertengahan tahun. Minimum kebiasaannya yang pertengahan tahun ni, kalau anak tuan-puan dah mencapai matlamat, dia boleh dapat 3, 4, 5. Tapi sekiranya masih di tahap rendah, dia akan dapat 1 atau 2. Okay, seterusnya akhir sesi akademik. Pentaksiran secara berterusan dan akan ada ujian akhir sesi akademik. Okay, dipanggil untuk ujian akhir tahun tu, dia dah tak dipanggil ujian akhir tahun, tapi dipanggil ujian akhir sesi akademik. Itu adalah untuk akhir tahun. Tadi yang macam Cikgu Qasim terangkan, 50 markah PBD, 50 markah daripada ujian akhir sesi akademik. Benda ni akan dikuatkuasakan batch yang pertama ni, tingkatan 3 ni. Jadi yang tingkatan 1, 2 kemungkinan akan buat benda sama supaya mereka sudah faham format yang akan diberikan ni. Ini adalah format baru di mana ujian akhir sesi akademik ni yang menggantikan pentaksiran tingkatan 3, PT3. Jadi tingkatan 3 akan ada peperiksaan tapi dipanggil ujian akhir sesi akademik. Soalan-soalannya akan dikeluarkan daripada KPM secara selaras. Semua akan menjawab soalan secara selaras. Okay. Untuk akhir sesi akademik, dia akan ada 2. Satu ujian, satu lagi PBD ni lah. Jadi slip untuk akhir tahun juga akan dikeluarkan. Kemungkinannya pada bulan 2 nanti, Februari. Itulah untuk pelaporan PBD. Okay. Ni saya pelaporan dia Ogos untuk yang pertengahan tahun. Kali ni lambat sikit lah sebab terlalu pack dengan sukan. Jadi untuk sekolah akan keluarkan pada awal September untuk pertengahan sesi akademik. Dia akan keluarkan contoh BM dapat TP berapa, matematik dapat TP berapa, seperti yang sebelum ni lah. Okay. Untuk akhir sesi akademik pada bulan Februari 2023. Okay, untuk sesi akademik 2023-2024 akan bermula pada bulan Mac dan pertengahan tahun akan pada Ogos lah. Jadi untuk seperti yang KPM beritahu, pada tahun hadapan
untuk PBD ni akan lebih baik dengan akan ada sistem baharu yang dijanjikan lah. Maksudnya ibu bapa, tapi sistem ni tak tahu lagi, cuma dia ada beritahu untuk yang selepas ini ibu bapa boleh menyemak hanya menggunakan link sahaja. Maksudnya kalau sekarang ni dia melalui pihak sekolah. Maksudnya pihak sekolah yang akan keluarkan. Mungkin tahun hadapan lebih baik dia punya sistem dia. Sebab ni tahun baru, jadi ini adalah batch yang pertama. Okey, itu untuk pelaksanaan PBD. Jadi semua bukti daripada guru akan simpan setiap pelajar. Contoh satu kelas tu ada 30 orang. Jadi guru akan menilai 30 orang tu dalam satu kelas. Dia akan simpan fail, bukti, eviden, kaedah pelaksanaan di dalam fail itu. Jadi sekiranya ada berlaku ketidakpuashatian, jadi maklumat tu boleh dicek semula lah. Kebiasaannya benda ni tidak akan berlaku sebab semuanya memberi kerjasama yang baik. Itu untuk pelaksanaan PBD. Okay, itu sajalah untuk saya untuk PBD ni. Untuk macam mana, kalau ada yang tanya bagaimanakah penjaminan kualiti PBD dilaksanakan sekolah. Okay, yang pertama dilakukan dari segi kaedah permentoran. Guru-guru ni akan diberi taklimat, akan diberi penerangan berkenaan dengan PBD ni. Jadi semua akan diselaraskan lah. Maksudnya pelajar contoh kelas 1 UKM, kelas hadapan, dia punya tajuk bab dia sama tapi aras dia berbeza. Maksudnya kelas 1 UKM aras dia agak tinggi. Untuk kelas hujung 1 UUM aras dia rendah. Bab sama, contoh bab 1. Untuk 1 UKM akan guna bab 1, untuk 1 UUM akan guna bab 1, tapi aras dia akan direndahkan untuk pelajar tu mencapai TP dia. Yang kedua akan gunakan penyelarasan. Semua akan diselaraskan. Jadi tiada berbeza lah. Daripada kelas 1 UKM sampai 1 UM semua akan diselaraskan. Yang ketiga, kaedah pemantauan. Guru-guru ni akan dipantau bagaimanakah kaedah dilaksanakan, apakah bukti yang dah disediakan. Jadi semua guru akan dipantau bagaimanakah kaedah ini dilaksanakan. Jadi semua selaras lah, satu sekolah akan selaras. Dan akhir sekali ialah pengesanan, di mana kita akan menilai semula sekiranya ada masalah yang berlaku. Contoh, kenapa pelajar ni dapat TP1, kenapa? Kita akan semak semula kenapa. Adakah dari segi kehadiran ataupun dia tidak memberi kerjasama kepada guru. Benda-benda ni akan disemak semula. Itu adalah kaedah penjaminan kualiti PBD yang dilaksanakan di sekolah. Itu sajalah daripada saya untuk PBD. Sekiranya ada soalan, bolehlah ajukan soalan. InsyaAllah saya akan cuba menjawab. Okay. Terima kasih Cikgu Azizan untuk makluman. Cikgu Azizan ialah penyelaras bagi pentaksiran bilik darjah, manakala Cikgu Aminah ialah penyelaras pentaksiran berasaskan sekolah. Baik tuan-tuan, terima kasih pada Cikgu Azizan. Ada soalan ni daripada Puan Hafizah. Puan Hafizah bertanya tentang, saya bacakan soalan, maaf nak tanya, kenapa pihak sekolah, mengapa PPD tidak membuat peperiksaan seperti sebelum ini dan membuat kajian pada pihak ibu bapa. Baik, untuk menjawab ni Puan Hafizah, untuk makluman semua, bahawa kami di pihak sekolah ialah pelaksana, dan apa juga arahan daripada atas, kami sebagai pasukan pelaksana menerima segala bentuk arahan. Dan tentang mengapa peperiksaan ataupun pentaksiran tidak seperti dahulu, saya sukar untuk jawab dan di luar daripada keupayaan untuk saya menjawab ni lah. Tapi sebenarnya sama ada peperiksaan ataupun pentaksiran bilik darjah, sebenarnya masing-masing ada kekuatan yang tersendiri. Kalau kita memahami bagaimana falsafah PBD itu sendiri. Jadi saya minta maaf kepada Puan Hafizah untuk tidak
saya mengulas tentang kenapa tidak diadakan kajian tersebut lah. Okey, kemudian Puan Yat dia tanya at least pelajar kena capai minimum TP3. Baik, tuan-tuan. Kalau dulu disebut tahap pengasuhan 3. Okey. Kalau 3 itu maknanya anak-anak kita ni hanya setakat lulus saja. Okey, hanya setakat lulus saja. TP3 tu macam senang kata lulus lah. Tapi sekarang ini berdasarkan kepada pengalaman kami pada tahun 2021, di peringkat PPD dan juga jabatan, dia nak pergi kepada TP4 dah sekarang. Dia dah tak nak pada TP3. Jadi kita kena ingatkan anak-anak kita bahawa mereka kena berusaha untuk pergi mencapai TP4, bukan lagi TP3, sebab dikatakan bahawa TP3 tu hanya setakat untuk lulus sahaja. Jadi kita tak nak anak-anak kita hanya setakat lulus, tetapi kita nak lebih baik daripada lulus. Jadi sekarang ni kami di peringkat sekolah pun kami sebenarnya bekerja nak pada tahap TP4. Tetapi kalau dah anak-anak kita tu dah memang kita dah cuba, cikgu pun dah cuba untuk pergi melepasi daripada TP3 tak mampu, jadi itulah pencapaiannya. Dan sekiranya ada murid ataupun anak-anak kita yang memang dalam TP2 pun, kita terpaksa kita kena terpaksa terima. Sebab setiap TP itu dia ada kata kerja dia tertentu. Contoh TP1 tu dia lebih kepada tahu je. Okey, kalau TP6 tu dia bukan saja tahu tetapi dia mengamalkan, dia mengaplikasikan. Contohlah belajar pendidikan Islam. Okey. Jadi kalau dia mengamalkan bukan saja di rumah. Kalau tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan dekat rumah melihat perubahan tingkah laku anak-anak kita, tuan-tuan maklumkan kepada sekolah. Sebab itu sebenarnya sebahagian daripada perubahan tingkah laku yang kita boleh jadikan sebagai sandaran untuk kita meletakkan TP anak-anak tuan-tuan. Jadi sebab itu dia kata PBD ini dia berterusan. Dia bukan sahaja dalam bilik darjah saja, tetapi kalau perlakuan tu di luar bilik darjah pun kita boleh nilai. Contoh dalam pendidikan moral. Okey, dalam pendidikan moral. So kalau anak-anak kita tu menunjukkan perubahan tingkah laku yang baik, mengamalkan nilai-nilai murni di luar bilik darjah, sebenarnya itu membantu anak kita untuk mencapai TP yang lebih baik. Sebab macam Cikgu Zizan sebut tadi, pentaksiran bilik darjah adalah pentaksiran secara berterusan. Dia bukan terhenti bila habis kelas je, berhenti pentaksiran, tidak. Selagi anak-anak kita menunjukkan perubahan tingkah laku, maka kita boleh membuat penilaian. Sebab itulah di sekolah pun di peringkat disiplin kami ada apa yang dipanggil SSDM. Sebarang tingkah laku yang positif akan direkodkan oleh Cikgu Fadli. Okey, Cikgu Fadli akan rekodkan dalam SSDM. Apa juga perubahan-perubahan tingkah laku yang baik yang ditunjukkan oleh anak-anak kita. Jadi senang kata, pentaksiran bilik darjah ini dia benda yang tidak statik, dia berterusan. Okey. Ada soalan lagi satu ni daripada Mas Hayu. Bagaimanakah cara ibu bapa dapat sentiasa berhubung dengan mengkoordinasi pelajaran anak-anak dengan pihak sekolah? Baik, masih Mas Hayu. Okey, sebab itulah kita ada grup ibu bapa bagi kelas. Setiap kelas ada grup. Jadi cuba tuan-tuan rujuk dengan grup kelas masing-masing. Grup kelas ini dia punya admin ialah guru kelas berkenaan. Contoh 1 UKM, guru kelasnya Cikgu Faris. Jadi Cikgu Faris createkan satu grup. Jadi apa juga tentang pembelajaran anak-anak kita, satu caranya ialah berdasarkan kepada apa yang dikongsi dalam grup tersebut. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, kita macam saya sebut, PIBG pernah sebut, okay? YDP Encik Sulaiman pernah sebut. Nakkan supaya ibu bapa hadir ke sekolah. Ibu bapa sentiasa datang ke sekolah. Berjumpalah dengan guru mata pelajaran yang mengajar anak-anak kita. Datang bila-bila masa kerana cikgu bila-bila masa setiap hari bersedia untuk melayani tuan-tuan dan puan-puan. Khasnya tentang kemenjadian anak-anak kita. Sebab kita faham, saya selalu dapat respon daripada ibu bapa, anak dia tak ada kerja kat rumah. Bila tanya mana kerja sekolah cikgu tak bagi. Kerja sekolah dah siap dekat rumah. Tuan-tuan, sebenarnya bagi
apabila PBD dilaksanakan, anak-anak kita sentiasa ada kerja tiap-tiap hari. Tiada hari tanpa kerja. Hari-hari ada kerja. Kalau mereka kata mereka tak ada kerja, sebenarnya kita kena siasat. Dan satu lagi saya mohon kerjasama kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah kebanyakan buku kerja anak-anak kita ni dia tinggalkan dekat sekolah. Dia tinggalkan dekat sekolah. Jadi bila balik rumah buku kerja tak ada. Cuba tuan-tuan semak buku kerja, semak beg-beg mereka, tengok adakah mereka buat. Kalau dia kata cikgu tak bagi kerja, tuan-tuan kena hadir ke sekolah, dapatkan sendiri penjelasan daripada guru mata pelajaran. Okay? Dan saya percaya di SMK Layang-Layang ni tak ada cikgu yang tak bagi kerja. Hari-hari ada kerja. Okay? Okay, itu untuk menjawab Mas Hayu ya. Baik. Bagi Encik Anik, kerja khusus dalam kumpulan, jika KRJ, kalau kerja khusus dalam kumpulan hanya satu orang dalam grup yang buat, yang lain tak buat, macam mana? Okey. Terima kasih Encik Anik. Ini berkenaan dengan kerja-kerja berkumpulan. Sebab itulah biasanya cikgu dia akan membuat penilaian, katakan 10 orang dalam satu grup. Bukan semua 10 orang markahnya sama. Tidak. Sebab setiap orang akan diberi main peranan yang berbeza dan markah pun nanti akan berbeza. Betul kata Cik Anik adalah tidak adil. Bekerja kumpulan ramai-ramai, tapi yang buatnya seorang saja. Tetapi markah ataupun hasilnya dikongsi secara bersama. Tidak. Okey. Kita akan lihat, kita akan nilai adakah pelajar ini dalam kumpulan ini memang mereka buat secara bersama-sama. Okey, Cik Anik. Tuan-tuan, tadi Cikgu Zizan ada sebut tentang proses PBD tadi. Baik, saya nak jelaskan juga bahawa kita dalam menentukan instrumen ataupun bahan, contoh matematik, Cikgu Hizman ajar matematik. Contoh kita nak tajuk algebra. So tajuk algebra bagi kelas yang di hadapan dengan kelas yang di belakang, aras pelajar kita berbeza. Jadi kita juga memastikan instrumen. Instrumen bermaksud kaedah PBD yang kita nak beri, TP kita nak beri tu, TP-nya mungkin TP 1 sampai TP 6. Tetapi kaedahnya berbeza-beza. Sebab kita nak pastikan keadilan. Kita tak nak nanti tiada murid daripada aras yang agak rendah. Contohlah 1 UTM, tak ada murid yang dapat TP 6. Tidak. Mungkin tajuk algebra tu dia dapat TP 6 dengan cara instrumen yang berbeza berbanding kelas 1 UKM, kelas hadapan. Sebab dalam pentaksiran bilik darjah diberi penekanan tentang konsep keadilan dan kesaksamaan. Maknanya adil dan equal kepada semua murid. Jadi sebab itulah nanti apabila pentaksiran itu keluar, keputusan itu keluar, kita tengok anak kita 1 UKM pun ada yang TP 4 tuan-tuan. 1 UKM ada yang TP 3. Sama juga dengan 1 UTM ada yang TP 5 dan TP 6. Jadi bukanlah kelas depan je mesti akan dapat TP 6. Kelas belakang dapat TP rendah, tidak. Kerana kita berpegang kepada konsep keadilan dan kesesamaan untuk semua murid. Baik, ada satu soalan daripada Mas Ayu, waktu bila paling sesuai untuk buat perjumpaan dengan guru? Sebab dari jawapan tadi, bila-bila masa Mas Ayu? Sebab cikgu-cikgu kita tak beri satu hari tertentu. Sebab setiap waktu guru dia berbeza-beza. Jadi tuan-puan boleh datang bila-bila masa. Dan kalau tuan-tuan kalau tak dapat berjumpa dengan guru mata pelajaran berkenaan, kita ada guru kaunselor. Tapi biasanya bagi setiap ibu bapa yang datang, tuan-tuan nak jumpa dengan guru mata pelajaran bagi membincangkan tentang pelajaran anak-anak kita, biasanya kita akan bawa dengan guru mata pelajaran berkenaan. Okey? Jadi kita tak ada spesifik masa pukul berapa tak. Sebab kita beri bila-bila masa. Contoh NYDP, YDP, Kak Zila dengan Cik Sulaiman, hari-hari bila-bila masa nak datang sekolah. Okey?
Jadi sama juga dengan ibu bapa. Sebab saya ingat lagi Cik Sulaiman dia sebut benda ni, nakkan ibu bapa hadir ke sekolah. Datanglah bila-bila masa untuk melihat anak-anak kita. Okey. Baik tuan-tuan, berkenaan dengan nak menguji TP ni tadi, okey, sekolah kita ada isu, ada masalah. Masalah kehadiran murid ke sekolah. Okey, ada dua isu besar di SMK Layang-Layang. Pertama ialah isu kehadiran. Setiap tahun Cikgu Zizan akan menghadapi masalah pelajar ni dia tak datang ke sekolah. Jadi kita nak beri TP berapa? Kita tak boleh letak TP kosong kerana tidak ada TP kosong. Tak ada TP kosong. Bila ada saja pelajar dalam sistem, maknanya pelajar tersebut mesti ada TP. Contoh katakanlah sejarah. Contoh satu UTM. Dia tak datang daripada bulan 4 sampailah kepada bulan 8 ni tak datang. Sekarang kami nak memberi penilaian tahap penguasaan pertengahan tahun. Jadi kami tak boleh bagi TP kosong. Sebab pelajar wujud. Jadi nak tak nak cikgu terpaksa meletak sekurang-kurangnya TP 1. Okay, sekurang-kurangnya TP 1. Jadi kalau kita membiarkan anak-anak kita di rumah dengan tidak hadir ke sekolah, maka sukar untuk cikgu meletak TP yang baik untuk anak-anak kita sebab anak-anak kita tidak diuji. Dan isu memang dekat sekolah memang tuan-tuan ya, di SMK Layang-Layang, Cikgu Yazid, Ham sedang berusaha. Tak ada. Ya, oh. Maaf cikgu, tuan-tuan, terhilang sekejap tadi. Terima kasih Cikgu Azman. Baik, tuan-tuan ya, sukar untuk sekolah kita mencapai kehadiran 90%. Dah ada balik kan? Puan Yat, dengar tak? Dengar. Okey, terima kasih. Sebab kehadiran di sekolah ni antara isu besar lah. Bukan saja kita selalu dibincang di peringkat PPD, SMK Layang-Layang. Dan biasanya ketidakhadiran murid pada hari Ahad dengan hari Khamis. Ini memang isu serius. YDP Cik Sulaiman dengan Kak Zila pada tahun lepas, kami pernah masuk kampung, pergi ke kampung-kampung lah mencari murid yang tak ada ke sekolah. Okey, jadi kita minta lah kepada tuan-tuan, ibu bapa, jika sayangkan anak-anak kita, minta lah pastikan mereka hadir ke sekolah. Dan kami sediakan asrama bagi kes-kes tertentu mana ada masalah kenderaan, masalah jauh, kami sediakan asrama. Asrama kita boleh masukkan lebih kurang 50 orang lagi kita boleh masuk. Jadi pada pertemuan ini saya juga ingin mewawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, masukkanlah anak-anak tuan-tuan ke asrama. InsyaAllah kami sedang membina program perancangan dan kebetulan pada hari Sabtu ni kami ada gotong royong asrama. Jadi kepada ibu bapa yang anak-anaknya ada di asrama, nanti saya akan perincikan tentang apa kita nak buat pada hari Sabtu ini, insyaAllah. Okey, tuan-tuan. Yang kedua, isu kedua ialah peratus lulus SPM. Walaupun SMK Layang, kita punya peratus lulus SPM, Alhamdulillah, kita telah mengalami peningkatan sejak peningkatan ketara ni dalam 3 tahun, 2019, 2020 dan 2021. Dan insyaAllah tahun ini kita akan ada juga peningkatan, tetapi peningkatan ini hanya boleh direalisasikan, dicapai dengan syarat tuan-tuan memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah. Datang saja ke sekolah, insyaAllah kami akan cuba bantu bagaimana untuk memastikan anak-anak kita lulus. Sebab saya lalu sebut, tadi pun saya sebut dekat perhimpunan, kita tak nak anak-anak kita berbelas tahun bersekolah. Daripada prasekolah, kemudian 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah,
11-13 tahun bersekolah tetapi keluar dengan tiada sijil, yakni gagal SPM. Jadi dia sebenarnya adalah satu yang mengecewakan. Bukan saja saya percaya ibu bapa, tetapi bagi kami guru-guru akan rasa kecewa jika anak-anak kita gagal dalam peperiksaan SPM. Jadi kita mohon kepada tuan-tuan supaya bersama-sama untuk memastikan anak kita hadir ke sekolah supaya kemenjadian anak kita betul-betul dapat kita realisasikan. Sebab itulah kita sekarang ni ada tagline bagi SMK Layang-Layang. Kalau tuan-tuan tengok baju rumah sukan anak tuan-tuan, di belakang ni ada tulis IBS. I itu tentang intelektual, B itu tentang bakat, S itu tentang sasiah. So dia berkait rapat dengan PBD ni. Iaitu intelektual PBD, bakat PAJSK, sasiah itu psikometrik. Okay tuan-tuan, ada soalan? Baju sukan dah ada Puan Yat, dan mungkin tak tahulah anak dah bayar ke belum, tapi boleh rujuk dengan guru tingkatan. Okay. Baik, kalau tiada persoalan, saya nak beri peluang kepada YDP Encik Sulaiman untuk bercakap sesuatu dalam sesi libat urus kita bagi PBS pada pagi ni. Silakan. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Hello, Assalamualaikum. Saya ada soalan ni. Okey, teruskan soalan. Okey, macam ni. Kalau saya nama saya Dr. Yazid. Kalau saya tak sempat sebab saya work ethic ni terlalu hectic. I have a very hectic work schedule. I akan macam hire satu kaunselor untuk khas untuk anak I. Boleh tak I wakilkan dia untuk jumpa cikgu-cikgu kelas? I think better that way because I memang ke KL. Mana semua memang tak ada dekat layang ni. Okey, untuk yang itu, kalau tuan-tuan, saya tak tahu, maaf, dekat nama ni saya nampak Mas Hayu. Ya, saya Dr. Yazid. Oh, doktor. Okey. Saya rasa anak doktor tingkatan 2. Ya. Betul. Okey, boleh doktor, saya faham. Sebab boleh saya tak ada doktor. kat layang sebenarnya. Boleh. Tak ada masalah. Terima kasih. Janji dia ada apa? Ada punca kuasa daripada doktor, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita dah dengar serba sikit daripada dua cikgu daripada sekolah menengah kebangsaan Layang-Layang. Sebagaimana yang saya nak jelaskan sikit, cuma saya nak ringkaskan saya punya speech. Yang saya minta pada ibu bapa adalah satu perkara di mana Cikgu Kasim dah sebut tadi, supaya ibu bapa rajin-rajinlah ke sekolah. Sebab dari segi kajian yang saya tengok dari beberapa kajian, kita dapati sekolah-sekolah yang banyak berjaya, anak-anaknya berjaya sebab ibu bapa ambil perhatian. Maksud perhatian ni banyak cara, dari segi sumbangan, dari segi kehadiran mereka ke sekolah, dari segi semangat yang dibagi kepada anak, perhatian yang dibagi kepada anak. Ini perkara yang saya perasan dekat sekolah kita ni kurang bagi perhatian. Sebab usaha cikgu dari tahun ke tahun hampir berjaya. Maksudnya kita mencapai apa yang kita nak. Cikgu mengajar dengan betul. Maksudnya mereka bersungguh-sungguh untuk menjayakan anak-anak kita lulus dalam peperiksaan SPM sebagainya, dalam berbagai bidang lah. Tetapi yang kita perasan adalah perhatian ibu bapa. Dia ramai yang di kalangan kita ni macam lepas tangan. Maksudnya dia kurang ambil tahu. Kalau pergi sekolah, maksudnya tak apalah, ini sekolah ambil tahu. Ibu bapa tahu anak pergi sekolah. Anak pergi sekolah, ada belajar ke tak belajar ke, knowledge dia macam mana, pengetahuan penambahan kan ada berlaku ke tak berlaku ke, itu semua dia tak ambil tahu. So daripada sekarang ni kita kena ubahlah perangai kita sebagai ibu bapa. Sikap kita kena ubah dan kita kena ambil tahu bahawa apa yang kita boleh bantu untuk anak-anak kita. Soalnya sekarang seperti mana yang cikgu tadi cakap, kita dah hantar anak sekolah 13 tahun. Tetapi akhirnya kita biarkan pergi balik. Tahu hujung tahun anak saya ambil exam.
Hujung tahun kita tunggu ada report yang baik untuk pergi ke U ke sebagainya. Sedangkan perangai dan pencapaian anak-anak kita sebenarnya merosot. Padahal kalau kita bagi perhatian, mereka boleh mencapai lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang sepatutnya kita usahakan. Kita cuba fikir diri kita sendiri. Kalau kita di sekolah, tengah belajar, ibu bapa kita datang tengok kita. Apa perasaan kita? Bila kita datang, cikgu bagi tahu gini-gini. Balik kita jangan bising dengan anak lah. Kita jangan marah anak-anak kita. Kita dampingi mereka, kita tanya apa masalahnya. Kita macam buat kawan, kita tanya apa masalahnya. Kalau boleh kita bantu, kita bantulah dari segi pencapaian untuk mereka. Kita baik, kita cakap dengan dia, kalau berkata dia perlukan tuition, InsyaAllah bukan sekali kita buat macam itu akan berjaya. Kita kena datang. Sebulan sekali ke, dalam setahun 5-6 kali ke kita datang. Itu yang kita minta. Kita tak minta lebih daripada itu. Kita minta ibu bapa bagi perhatian dalam bidang anak. Jadi kita tengok, tanya, seperti mana cikgu cakap, ada homework kerja rumah, sebagainya kita tanya. Itu je usaha kita. Kalau kita bagi usaha itu kepada anak kita, kita bagi perhatian dari segi sudut macam itu, saya rasa insyaAllah anak kita akan berjaya. Itu yang kita hendak. Dari segi PIBG kita telah usahakan dari masa ke semasa kita telah bagi bimbingan melalui kelas tuition sebagai macam-macam. Kita ada bagi untuk pencapaian anak kita. Dan itu usaha yang kita buat. Banyak jawatankuasa PIBG telah keluarkan tenaga mereka sebagainya untuk menjadikan sekolah ini lebih cemerlang daripada sebelumnya. Dan pencapaian sekolah ni hampir 5-6 tahun adalah baik dari segi usaha PIBG dan juga guru-guru. Yang sekarang kita minta ibu bapa punya usaha. Ibu bapa turun bantu sekolah ini untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang kita punya harapan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Sulaiman. Sebab selama ni memang PIBG tulang belakang kepada kami lah untuk merealisasikan hasrat ibu bapa. Saya selalu sebut dalam mesyuarat, kita guru-guru ni kita bekerja untuk ibu bapa sebab kita nak memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada sekolah ni dengan sesuatu benda yang membanggakan dan sebagai pemangkin kepada perubahan khasnya untuk masa depan ekonomi keluarga dan juga diri sendiri. Tuan-tuan ya, saya suka sebut dekat sini, sebenarnya kalau ikut saya lebih suka kalau kita buat perjumpaan bersemuka. Tetapi sebab pada minggu ni dengan minggu depan kami sibuk dengan ujian lisan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dengan juga ujian tilawah bagi pelajar-pelajar antara 5. Jadi sebab itulah kita buat secara Google Meet. InsyaAllah nanti bulan 10 saya percaya saya akan panggil satu dengan ibu bapa tingkatan 3. Sebab tingkatan 3 ni kritikal lah pada kami untuk pemahaman yang lebih jelas tentang PBD. Dan insyaAllah nanti Cikgu Zizan, saya dah minta dengan Cikgu Zizan untuk berkongsi dengan tuan-puan 2 bahan nanti tentang pentaksiran bidik darjah. Dan bahan ini akan dikongsi dalam grup kelas masing-masing supaya tuan-puan boleh baca tentang PBD ini secara lebih mendalam. Saya juga suka mengambil kesempatan dekat sini tuan-puan ya, berkenaan dengan 14 elemen sejahtera. Okey, 14 elemen sejahtera yang telah dilancarkan oleh Menteri Pendidikan. Iaitu sekolah sebagai tempat selamat, seronok dan sihat, etika dan empati, jati diri, adab sopan, harmoni, tekun, teliti dan terampil, eksplorasi, rasional dan artikulasi. Ini adalah 14 elemen di bawah sejahtera yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan. Semua bahan-bahan ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk pemahaman lebih lanjut lah. Dan sekali lagi, sekiranya tuan-puan ada apa-apa masalah tentang anak-anak, silalah hadir ke sekolah, berbincanglah. Cuma saya mohon di sini supaya tuan-puan reda dengan apa yang kami buat untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya percaya reda daripada ibu bapa itu sangat penting bagi memastikan kejayaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan.
dan kami juga mohon tuan-puan redha dengan apa yang kami buat. Sebab sebagai guru, kami tak ada cita-cita lain nak melihat kepada kejayaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya ada apa-apa isu, okay, kita jangan upload, jangan kongsi dekat media sosial terlebih dahulu. Datang ke sekolah, tanya, lepas tu barulah kita cari penyelesaian. Sebab bagi saya, kita satu-satunya dekat kawasan layang ni, inilah sekolah kita. Baik ke, buruk ke, orang akan kata, inilah sekolah kita. Jadi sama-samalah kita menjaga goodwill, nama baik sekolah kita, kerana dia juga adalah cerminan bagi komuniti di kawasan layang-layang. Kak Zila, ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Jadi tuan-tuan, ada apa-apa soalan lagi tak? Sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini. Cikgu budak lelaki dia wajib. Okey, ini saya nak terangkan sikit ya. Ini untuk Puan Nurul. Sebenarnya tak ada isu pun. Sebenarnya pelajar-pelajar suka buat statement yang salah. Sebenarnya program rambut dia rambut karakter murid Johor. Okey. Karakter murid Johor. Karakter murid Johor ni diperkenalkan oleh Tengku Mahkota Johor, TMJ. Jadi di pihak sekolah kami perlu sampaikan apa yang disampaikan oleh jabatan, apa yang diminta oleh di bawah TMJ tu. Dia sebenarnya satu galakan je Puan Nurul. Jadi tidak ada isu sekolah mewajibkan, tidak. Tak ada isu sekolah mewajibkan budak lelaki diwajibkan botak ke, tak ada. Cuma kita menggalakkan. Tak ada isu. Okay? Jadi kalau ada murid, anak-anak kita bagi tahu sekolah paksa botak tu, tidak benar sama sekali. Sebab kita sebut dekat ayat dekat perhimpunan, Cikgu Yazid sebut, kita nak galakkan murid-murid rambut karakter murid Johor. Tu saja. Okay? Okay Puan Nurul ya. Tak ada diwajibkan. Kalau ada dia kata wajib, atau dia bohong lah tu. Okey, tuan-tuan ada? Okey, jadi akhir kata saya mewakili Puan Pengetua sebab hari ini ada perjumpaan dengan ibu bapa ke atas sana. Merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-puan, ibu bapa yang bersama-sama pada hari ini. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan berjumpa sebab saya lebih selesa kalau kita bersemuka. Dan terima kasih atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk sekian lamanya bagi kemajuan sekolah ini. Terima kasih kepada YDP, terima kasih kepada NYDP, terima kasih kepada rakan-rakan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama pada hari ini. Saya mewakili rakan-rakan guru menyusun 10 jari memohon berbanyak-banyak kemaafan kerana sekiranya dalam perjumpaan kita secara Google Meet ni ada benda yang tak jelas ataupun ada kata-kata yang mungkin kurang menyenangkan. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.